وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah semua atas tiap-tiap kelakuan. Sejak dari penghujung tahun 2019 Misihi bersama Rabiul Awal tahun 1441 Hijrah berlaku suatu bala, suatu wabak dari Allah Al-Alimul Hakim. Satu bala ke atas hambanya yang makan perkara haram di negeri Cina, yang membuat lahirnya suatu penyakit yang dinamakan corona ataupun COVID-19 yang cepat berjangkit, merebak kumannya atau virusnya dari seorang kepada seorang yang lain, akhirnya merebak puluh-puluhan negara di dunia. Dunia hari ini bukan puluh kapung, puluh dunia yang melibat, yang terkena penyakit corona ni ataupun COVID-19 ni, sampai hampir 600,000 pesakit. Sampai hampir 600,000 pesakit. Orang sakit yang kena penyakit ni 600,000. Yang telah membawa kematian lebih dari 27,000 orang. 27,000 orang sampai setakat ini. Bila sampai sini, kira-kira masa sekira 3 bulan. 3 bulan ni banyak ni manusia yang kena penyakit ni. Dalam masa 3 bulan saja, orang yang terkena penyakit corona atau COVID-19 ni, jumlahnya banyak ni. Termasuk beberapa negara di Asia Tenggara, terutama Singapura, Malaysia kita. Subhanallah, qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Bagi kita di negeri Thai, bagi kita negeri kita Sia ni juga pada akhir ini mulai masuk melalui ibu kota Bangkok dan merebak penyakit ni di beberapa wilayah dan kawasan. Afanallah wa iyyakum min sayyi'il asqam. Sungguhnya kemerebakan penyakit corona COVID-19 ni adalah amat berbahaya dalam sejarah ratusan tahun. Beratus-ratus tahun dah ni tak biasa dengar, tak biasa berlaku penyakit ni. Dia kata adalah amat berbahaya dalam sejarah manusia ratusan tahun kebelakangan ini di dunia. Tak ada lagi sehingga Kaabah, iaitu Baitullah, orang dari tawaf tu kosong dari orang-orang yang tawaf. Tak ada pihak tawaf.
kita tengok dalam melalui teratak, melalui TV kita tu, orang tak ada. Membuatkan kita orang-orang sedar ni, orang khabar ni, jadi kejutlah pelik. Dan kosong dari orang-orang yang tawaf Masjid Haram, iaitu tempat Kaabah duduk tu, dan Masjid Nabawi di Madinah ni pun hanya beberapa orang saja yang dibenarkan bersolah, bersemaya kerana ditahan dan digeruni. Ditegah, tak sebegitu baik. Segala hubungan antara negara terputus. Seperti kita siap ni, Malaysia dengan kita putus. Segala hubungan antara negara terputus. Penagaan terbangkalai. Segala penagaan berhenti belaka. Bankrupt belaka. Alat pengangkutan darat, kereta api, bah, dan udara, kapal terbang, dan laut, kapal laut, terhenti. Dan segala urusan manusia berpurak peranda. Itu subhanallah. Dengan sebab berlakunya penyakit ni, penyakit corona ataupun COVID-19 ni, begitulah bahaya kepada umat semua. Kemudian kita reti sini, bagi pengarah kita ni, ayat kata hakikat penyakit taun. Hakikat penyakit taun ataupun corona COVID-19 ni dan hikmatnya. Bapa boleh Allah Ta'ala hantar penyakit ni? Bapa boleh Allah Ta'ala kena buat kita ni penyakit ni? Dia kata sini, hakikat penyakit taun, hakikat penyakit taun ni, hak berlaku ni, bahasa Arab dia panggil taun, bahasa hadis dia panggil taun, bahasa zaman ni, kajian doktor dia panggil corona. Corona. Dia kata suatu hakikat penyakit taun adalah merupakan suatu sunnatullah. Sunnah Allah Ta'ala. Penyakit taun ni benda yang dihantar oleh Allah Ta'ala. Yang berbentuk bala, bencana, azab dan wabak. Yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui beberapa sebab dari kezaliman hamba-hambanya. Dengan sebab kita ni zalim. Hamba Allah Ta'ala ni zalim. Tak ada kira manusia hak mana pun, hak aduk dalam dunia ni disebab dari kezaliman hamba-hambanya. Untuk dikenakan ke atas mana-mana hambanya yang ia kandaki. Bila Allah Ta'ala kandak nak kena hamba mana, orang mana, pribadi mana, orang mana-mana, tentu kena. Supaya mengujikannya. Tujuan Tuhan nak uji hamba ni. Nak uji, nak tengok suruh khabar hati. Apakah ia kembali kepada mentaati Allah bila ia kena penyakit ni, kena bala ni, adakah dia ni kembali taat kepada Allah atau tidak? Maksudnya nak kembali, nak sedar kedak kata penyakit ni daripada Allah Ta'ala, bala ni daripada Allah Ta'ala, nak khabar kedak. Mereka sama sekali tidak kuasa menolaknya. Mereka sini maksud hamba-hamba hak kena penyakit corona ni, COVID-19 ni, kita nak tolak boleh tak? Tak boleh. Nak tolak tak boleh. Cuma kita usaha menahankan daripada kena ni, itu adalah dia panggil sebab. Tapi pada hakikat bila Tuhan nak kena, kenalah kita. Bila Allah Ta'ala matilah kita. Itu akidah kita. Dengarlah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Cuba perhati sedikit firman Allah Ta'ala. Maksudnya telah nyatalah oleh kerosakan
dalam hidup kerosakan dalam hidup di darat. Telah nyata oleh kerosakan dalam hidup di darat dan di laut dengan sebab usaha tangan-tangan manusia sendiri. Nak rusak di darat, nak rusaknya darat, nak rusak juga laut dengan sebab tangan manusia sendiri. Supaya Allah merasakan mereka sebahagian daripada akibat perbuatan buruk mereka. Agar mereka tujuan Tuhannya, agar mereka kembali kepada Allah atau ke jalan yang benar. Nak zahirnya bala-bala satu-satu bala dengan sebab tangan kita juga sendiri. Jika kita berhati tempat kita di kampung ni. Sebab apa? Setengah daripadanya kita perhati ikan. Ikan dalam sungai halu-halu, sungai besar-besar, banyak tak ada tu sebab apa? Kerana kita kena. Tu air ni laut dah. Kerana kita kena, kita racun, kita hubak tubuh, hubak racun menyebabkan habis benih ikan. Kemudian dulu ni ikut nak makan ikan berapa, nak cari biasa mana boleh belaka. Tapi buat akhir ni pakat cak, pakat bunuh dengan cara hubak. Tu. Sebab kita juga. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Maksudnya, dan apa-apa jua pun yang menimpa kamu, kena kita ni, kena penyakit, kena gapo tu dari suatu bala bencana, dan apa-apa jua pun yang menimpa, yang kena kita dari sesuatu bala seperti penyakit corona ni, maka ia adalah sebab perbuatan yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri. Tu fabima kasabat aidikum, dengan sebab barang yang usaha oleh tanganmu sendiri. Mung buat kerja tak kena, mung tu dia hamba, maka ia adalah disebab perbuatan yang dia laku oleh tangan-tanganmu sendiri. Dan dalam pada itu Allah memaafkan banyak dari kesalahanmu. Walaupun begitu, Tuhan maaf kita salah ni banyak, dan kamu tidak dapat melemahkan kuasa Allah Ta'ala, kuasa Allah yang menimpa kamu dengan bala bencana. Lepas tu, bila kita kena bala, dia kata tidak dapat melemahkan kuasa Allah. Kita nak tolak hak Allah Ta'ala kena tu, hak Allah Ta'ala nak kena, bala tu kita nak tolak tak boleh. Walaupun kamu usaha melarikan diri di mana-mana saja. Kita nak tolak penyakit ni, kita nak lari. Misalnya, nak lari daripada penyakit, tak lepas. Walaupun kamu usaha melarikan diri di mana-mana saja di bumi ini. Tak mahu duduk Malaysia, hidup Malaysia. Tak mahu duduk Malaysia penyakit, hidup di Indonesia. Tak mahu duduk Indonesia, Singapura. Misalnya kita nak lari, tak lepas. Dan kamu tidak akan mendapat mana-mana perlindungan dan pertolongan selain daripada Allah sama sekali. Tak boleh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatta'un syahadatun li ummati wa rahmatun lahum wa rijsun 'alal kafirin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatta'un syahadatun li ummati wa rahmatun lahum wa rijsun 'alal kafirin. Maksud hadis, maka penyakit taung itu, penyakit hadap berlaku ni, hari ni itu adalah syahadah. Syahadah bagi umatku. Makna syahadah sini, maknanya bila kita kena, kita mati ni, bila kita ni mati syahid. Seperti mati syahid. Itu maksudnya.
Maka penyakit taun itu adalah sahadah, makna menepati di segi pahala. Kalau kita sabar, kita duduk, kita tak ngepek, kita tak lari, mati dengan sebab tu dikira syahid. Dan rahmat pula kepada mereka. Ya tahu, taun itu hadis Nabi adalah sahadah bagi umatku dan rahmat pula kepada mereka. Jadi penyakit ni bagi orang beriman adalah rahmat. Boleh pahala, boleh ganjaran pula dah. Tetapi ia adalah kotor. Penyakit taun ni, penyakit taun tu kotor dan najis dan penyakit dan azab, makna seksa untuk orang-orang kafir. Orang tak beriman kepada Allah jadi seksa. Cuba kita dengar dalam negeri kita hari ni kan. Berapa orang bunuh diri dengan sebab tubik berita macam-macam. Satu keluarga habis keluarga dia. Dia seorang hak tak kena penyakit ni. Bunuh diri pula dah. Anak bini keluarga dia semua habis. Dia ada seorang. Bunuh diri pula dah dia. Tu sebab apa? Sebab tidak beriman kepada Allah. Punca orang tidak beriman, dia duduk situ sebab dia tidak ada akidah. Dia kita naknya, kita orang tempat atas kita ni, kadang-kadang orang tak faham agama ni, lagu mana dari segi akidah. Dia nak tak boleh. Dia nak tak boleh. Mari penyakit, nak tak agama. Mari kawan ni kata, penyakit tu timur, ada juga kata itu. Maksudnya tak ada nak usaha tolak. Tak boleh juga. Yakni dengan sebab timurnya penyakit taun seperti virus corona ni ataupun COVID-19 ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama orang-orang mukmin, selalu kembali berdapin diri kepada Allah dengan beristighfar. Hak tu yang nak. Bila kita kena penyakit ni kita banyak istighfar, banyak bertaubat, banyak berdoa. Hatu hak pasal kita orang mukmin. Hak pasal kita yang pasal tu. Pasal ada akidah Islam ni, ya dok situ pendirian kita. Perangai kita, akhlak kita dengan penyakit ni, kita nak duduk mana? Di atas sini, satu kita beristighfar. Istighfar mana? Astaghfirullahalazim. Ikut nak kata istighfar mana pun. Kerana istighfar ni pada makna menuntut taubat kepada Allah Ta'ala. Kita istighfar banyak. Taubat kepada Allah Ta'ala. Berdoa serta senantiasa bersabar. Dengan itu, ia seorang hamba ni dan mendapat keniaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sabit tu Nabi kata taun ni adalah rahmat bagi umat aku. Ni makna ya. Makna rahmat sini, dia kata kita istighfar, kita taubat, kita berdoa dengan Allah serta senantiasa bersabar, jangan dengepek, jangan ngaju, jangan mecok. Yang dengan itu ia mendapat keniaan rahmat. Keniaan ni pemberian rahmat daripada Allah Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita lawan orang-orang yang kafir selalu menjauhi diri dari Allah dengan bersyirik. Tu na'udzubillahi min zalik. Bermaksiat, derhaka kepada Allah serta putus asa. Putus asa tu bunuh diri ni. Serta berputus asa dari rahmatnya rahmat Allah. Hak bunuh diri ni manusia putus asa, hamba Allah Ta'ala hak biasa. Hak biasa putus asa, putus harapan. Sehingga mereka sanggup mencapukkan diri dalam kebinasaan seperti bunuh diri. Wal iyazabillahi min zalik. Baik. Setakat ni kata, fitnah yang tidak diislah sering diumumkan
Gapo? Bila berlaku fitnah, datangnya bala, datangnya penyakit ni, datangnya fitnah yang tidak diislah sering diumumkan. Menurut sunnah Allah, bahawa fitnah yang tidak diislah, tidak dibeki oleh para musallihun, puak-puak nak beki ni, dia nak beki ni, apa nama? Fitnah ni apa? Seperti berlakunya maksiat. Dalam kampung kita dan negeri kita, berlaku maksiat, tak ada dia nak tegar, tak ada dia nak larang. Kalau itu orang larang ni, orang bertanggungjawab dalam negeri, pemimpin agama. Dia kata, menurut sunnah Allah, bahawa fitnah yang tidak diislah, tidak dibeki oleh para musallihun, ulama, pemimpin-pemimpin Islam, sering merebak kepada umum masyarakat. Bila mari satu penyakit, satu bala, kita tak beki. Tak ada pihak beki. Pahala ni banyak ke orang tak beki penyakit ni. Banyak. Orang berlaku maksiat dalam negeri, dalam tempat kita tak ada beki. Negeri kita. Tak sekira negeri lain. Banyak. Orang buat gotu, orang ni tak ikat nak bilang. Maksiat yang ada dalam negeri kita, dalam tempat kita, dalam kampung kita banyak. Dia kata, menurut sunnah Allah, bahawa fitnah yang tidak diislah, tidak dibeki oleh para musallihun, sering merebak kepada umum masyarakat. Nak jadi umum, bala Tuhan tu, bila kena belaka. Dah kita jadi tu, kita jadi pemimpin, kita jadi ketua, belanya kena demo, tak ada kena kita, tak ada duduk situ. Ni yang bagi aku ni. Dengarlah firman Allah Ta'ala mengenainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Maksud, takutlah kamu dari berlakunya fitnah. Fitnah sini makna dosa. Dosa-dosa ni fitnah. Dia kata, maksud takutlah kamu daripada berlaku fitnah. Yakni dosa yang membawa bencana, membawa kena bala. Yang bukan sahaja akan menipu orang-orang yang zalim. Orang yang zalim tu je kena bala. Tak. Dia kata, bukan sahaja akan menipu, kena orang zalim saja di antara kamu secara khususnya. Bukan. Tetapi akan menipu, akan kena juga secara umum. Orang lain pun kena. Termasuk orang yang tidak zalim. Dia nak kena caramu, termasuk orang yang tidak zalim. Kita tak ada curi kali, kita tak ada minum kali, tapi kita duduk dalam kampung tula. Bila datang Allah Ta'ala, bala kena belaka. Sama ada yang baik atau yang buruk. Supaya satu hadis maksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diupamakan suatu kapal. Kapal ada dua lapis. Lapis atas tu puak orang kenama puak orang lebih. Orang babo-babo, orang tu guru, tu imam, ustaz dan sebagainya, hak tu hak duduk di atas. Di bawah puak wasik. Puak wasik ni, dia nak kerja ke apa? Dia nak ke air. Dia tebuk kapal di bawah. Kalau tebuk kapal ni, bila punah kapal tu akan selai. Kalau itu selai puak dia saja, selai sampai ke puak di atas. Sebab sebuah kapal. Begitulah kita hidup dalam negeri. Bila kena bala, bukan kena orang fasik saja, orang berdosa saja, kena gatik kita orang baik. Walaupun kita tak ada curi, walaupun kita tidak minum, bila datangnya bala Allah Ta'ala, kena belaka. Ni supaya hari ni, penyakit ni kena belaka. Tak pilih orang. Maksud gitu. Sebab benda ni
benda berlaku penyakit ni adalah bala dan taun daripada Allah Ta'ala. Dan ketahuilah bahawa Allah amat berat seksa. Ketahuilah bahawa Allah amat berat azab seksanya. Itulah di antara sunnah Allah. Sunnah Allah Ta'ala dalam nak datangnya bala ni biasa ni. Itulah di antara sunnah Allah yang sering berlaku pada ahli bumi. Tapi kalau Allah Ta'ala nak selamat buat dia, seperti Nabi Lot, Allah Ta'ala suruh tubik daripada bumi. Daripada bumi itu suruh tubik, suruh keluar, kerana Allah Ta'ala nak datang bala. Hak tu Allah Ta'ala nak meliakan kepada Nabi Lot dan keluarga Nabi Lot. Sebab apa? Bila tunggu bala dia kena belaka. Allah Ta'ala buat tunggu ke apa? Balik bumi. Hujan batu. Kena kepada dia. Kena kepada umat Nabi Lot. Pas Nabi Lot keluarga dia tu belaka. Tapi isteri dia juga tidak keluar. Kena juga bala ni. Oleh itu di antara sunnah Allah Ta'ala ni, tengoklah kisah-kisah Al-Quran ni yang sering berlaku pada ahli bumi. Dulu-dulu, umat dulu, sekiranya ada satu-satu kezaliman dalam bentuk melanggar perintah Allah Ta'ala itu, hak langgar perintah Allah Ta'ala, seperti kaum Nabi Lot, umat Nabi Lot, yang main jatah sama jatah, untuk melepaskan hawa nafsunya, Allah Ta'ala datang bala kena belaka. Tidak dihalangi, tidak diislah oleh para musallihun. Itu tak ada beki. Kita rasa, tak apa, kita tak ada uang. Ini salah. Ni kena mikir besar. Pok kita pun kena mikir besar juga. Haning ni. Dia kata tidak dihalangi, tidak diislah, tidak beki, tidak larang oleh para musallihun. Allah Ta'ala datanglah bala. Kita ngaku tetap. Tempat kita, negeri kita, kampung kita banyaklah maksiat. Sikap mukmin terhadap ni sikap ni maknanya perangai kita bila datangnya bala daripada Allah Ta'ala kita nak duk lagu mana. Perangai kita nak duk lagu mana. Sikap mukmin terhadap taun. Marinya bala taun ni, penyakit corona sepatut berlaku ni, kita orang beriman nak duduk biasa mana. Satu, iman dan tawakal. Itu cara. Bila mari benda ni, kita, iman kita nak duduk agama. Dan tawakal. Beriman dan tawakal. Dia kata orang mukmin tetap beriman dengan qada dan qada Allah. Tu iman. Orang beriman ni bila berlaku satu bala, satu benda, tak kira baik dan jahat, tetap beriman dengan qada dan qada daripada Allah Ta'ala. Bukankah qada dan qada daripada Allah Ta'ala salah satu daripada rukun iman? Kena khabar situ. Bila berlaku benda, kena rajak pada beriman dengan Allah, dengan qada daripada Allah, qada daripada Allah. Mereka selaku beriman kepada Allah serta senantiasa bertawakal kepada Allah. Beriman kata, benda berlaku ni daripada Allah. Lepas tu kita usaha serta tawakal kepada Allah. Ambil mana? Kita nak beriman dengan Allah Ta'ala, kata benda ni kita kacing hati kita, pegang hati kita, akidah kita, kerana berdasar kepada firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menipu kami sesuatu pun, sama ada benda hak nak mari itu baik ataupun benda hak nak mari tak kita terjahat. Ya dua, ada baik, ada jahat. Sebab marinya bala bencana, penyakit corona ni, qada ke apa yang panggil? Jahat. Penjawab daripada Allah Ta'ala. Gitu. Sama ada baik
Kita letak lagi lah. Kerana penyakit ni. Daripada Allah Ta'ala. Dia kata nak berlaku tu. Ayat saat ni. Illa ma kataballahu lana. Malakan apa yang telah ditetap oleh Allah. Allah Ta'ala bagi kita. Itu akidah kita tu. Kalau kita tak ada situ, kita lawan dengan ayat ni. Bila berlawan dengan ayat ni, makna berlawan dengan Tuhan. Berlawan dengan Allah Ta'ala. Malaikat apa yang telah ditetap oleh Allah bagi kami. Dialah pengawal yang menyelamatkan. Dia ni Allah Ta'ala. Dan di atas kepercayaan itu, kita percaya kata berlaku ni dengan qada dan takdir daripada Allah. Maka kepada Allah Ta'ala jua hendaknya kita ni orang mukmin ni bertawakal oleh orang-orang yang beriman. Tu ayat mana? Saat ni kan? Hujung ayat wa 'alallahi dan atas Allah Ta'ala sajalah hendaklah kamu tawakal orang mukmin. Hendaklah bertawakal oleh orang mukmin. Wa 'alallah ni kalau kaedah ngaji bahasa Arab ni apa ditakdir huruf jar dulu. Wa 'alallahi. Nak ayat kata berserah hanya kepada Allah Ta'ala. Tak boleh serah kepada penyakit, tak boleh serah kepada orang lain, serah kepada Allah Ta'ala di segi iman. Baik. Tawakal ialah usaha. Apa makna tawakal? Kadang-kadang kita tak erti makna tawakal tu. Dia kata sini, tawakal ialah usaha mengadakan segala sebab kejayaan dan keselamatan. Kita usaha nak boleh nak selamatnya kita daripada penyakit, nak jaya lepasnya kita daripada penyakit. Kemudian menyerah natijah usaha itu, kita usaha mengadakan segala sebab. Cari hubak, cari kain, pekuk hidung, pekuk mulut. Lepas tu, jangan dia masuk tempat orang kena penyakit. Apa tujuan? Tu dia panggil segala sebab. Kita ambil sebab tu. Sebab tak sini kena ni, buat mana? Kita pekuk mulut, pekuk hidung. Jangan dia masuk dekat-dekat orang yang kena. Jangan pergi tempat-tempat orang kena. Sama dia menyerah natijah usaha itu. Hak kita usaha tu. Hanya kepada Allah Ta'ala juga. Usaha kita tu serah kepada Allah Ta'ala dah. Dia tak asalnya serah tak ada usaha. Serah tak ada sebab. Kita kena penyakit, kita serah, tak ada usaha cari ubat. Penyakit ni dapat datang. Bila kena penyakit, kita pegang kata daripada Allah Ta'ala. Kita serah kepada Allah Ta'ala. Tak mahu usaha, tu salah. Dia kata bukan kepada usaha. Kita usaha. Dia kata tajuk saat ni, tawakal itu ia usaha mengadakan segala sebab. Kemudian kita serah natijah tu hujung jatuh. Natijah ni. Kita serah natijah usaha itu hanya kepada Allah Ta'ala. Bukan kepada usaha dan sebab-sebab itu sama sekali. Orang Islam berkewajipan usaha menjalankan sebaik-baik sebab. Kita perangai orang Islam ni kita kena ambil sebab. Jangan dia tahu sebab. Orang tak pakai sebab dia duduk dia orang fasik. Rasa tak maksud nasihat daripada Imam Malik. Imam Malik kata siapa dia tahu sebab ni adalah fasik. Siapa dia yakin kepada sebab adalah yakin kepada sebab kufur. Kemudian kalau kita buat kita ni tahu sebab, tak ada nak ambil sebab, tak ada nak berubat, tak ada nak usaha, tak ada nak maknanya hak orang nasihat tu kita tak pakai. Tu kita tahu sebab. Salah, fasik. Orang Islam berkewajipan usaha menjalankan sebaik-baik sebab menurut sunnah Allah yang diterangkan oleh pihak yang berkenaan. Seperti ni penyakit ni, siapa dia berkenaan? Dok bomo, haji atau pakar dalam satu-satu penyakit. Pakar ni maknanya orang reti dalam penyakit ni. Kemudian terus bertawakal
hanya ke atas Allah dengan penuh iman kepada qada dan qada Allah. Yang selaku Tuhan ni, Allah ni ahkamul hakimin. Dan lagi Allah Ta'ala ni arhamur rahimin. Padu kita usaha dah atas sebab, barulah kita boleh tawakal. Kalau kita orang kampung tak, kita nak tawakal pun kita kena kita buat padi. Buat padi tu kita cedung padi sudah siap, bubuh air. Bubuh air katik, lepas tu usaha untuk meracunkan tikus-tikus katik, tu dia panggil usaha. Lepas tu nak jaya tak jaya, itu serah pada Allah Ta'ala. Bubuh air, bubuh cara dia, bubuh baja, dan sebagainya, kita usaha sebab semua tu. Tahap cara-cara tu. Dah, tu. Lepas tu nak jayanya padi kita tu, barulah kita boleh serah pada Allah Ta'ala. Kena usaha dulu. Tak ada usaha, kita tawakal kepada Allah Ta'ala adalah salah. Ni pun penyakit ni, kita nak tawakal kepada Allah Ta'ala selalu salah. Kena usaha dulu. Lepas usaha itulah baru boleh tawakal. Karena tawakal hanya kepada Allah adalah sebesar-besar sebab yang dengannya terlaksana hajat dan kehendak seseorang. Nak boleh kehendak seseorang ni, kita ambil sebab. Serta tertolak perkara yang tidak diingini olehnya melalui sebab juga. Itu cukup . Kemudian setakat ni dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung di masa lain pula, dalam waktu lain pula. Sekadar ini saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت